Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin as-sadiqin al-mu'minin al-muhtasibin alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in amara. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alaikum bil jamaah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man syarra syarra finnar. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin wa najjina bi rahmatika min al-qawmi kafirin. Ikhwani fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita dapat datang untuk ibtigha mardatillah, untuk nak cari ilmu syariat, untuk kita nak belajar dan beramal mengikut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita umat Islam yang masing-masing kita sanggup mengerbakan jiwa raga kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, supaya kita termasuk dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyembahkan Tuhan engkau sehingga datang akan dikau yakin, iaitu mati, sehingga mati. Kita bukan orang panggil beramal pasal musim dah. Umat Islam ni tak boleh beramal pasal itikam, pasal musim-musim saja. Dalam Islam ni 24 jam kita kena jadi hamba kepada Allah.
Bukan panggil bawang musim biar puasa ni lama kita ibadat penuh sikit. Semaya qiyam, semaya witir, baca Quran, tak betul. Tapi lepas daripada Ramadan ni tak ada. Sejik kau kurang, semaya qiyam jaga-jaga, witir pun jaga-jaga, baca Quran pun jaga-jaga. Itu Tuhan tak save lah. Hamba dia Tuhan tak save lah. Dah nak kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Supaya kita ni duduk dalam setiap detik hidup kita ni ibadat pada Allah SWT. Sehingga sampai kita mati. Nah, tak kira masa mana-mana pun kita ngaji ni kadang-kadang ngaji kita saat ni itu juga. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala kan Nabi ayat kata sahalallahu lahu tariqan jannah. Bagi pelajar yang menuntut ilmu, tak kira setiap masa dia menuntut ilmu, Tuhan mudahkan dia untuk jalan pergi pada syurga. Dan malaikat pun duduk kawal dia yang belajar ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pada setiap masa malaikat ada tolong doa kita. Doa besar sekali. Kita nak barakat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dikelilingi oleh para malaikat. Itu besar. Sebab itulah kita tengok. Nah, Imam Bukhari ni nak boleh halal setara dia tu 1000 orang guru dia. 1000 orang. Yang kita dengar orang ngajar 1000 orang. Nah, mungkin mudah-mudahan. Yang dia baik hadis semua 900,000. Yang ngapa hadis semua saat itu 70,000. Dia bubuh dalam Sahih Bukhari dia pilih-pilih sampai 4,000 hadis antara Tikrah. Tikrah 7,000 hadis. Habis yang kali hitung tak ada berulang tu 4,000 hadis dia. Lepas tu dia pilih hadis yang paling mulai sekali. Itu Imam Bukhari. Apa dia ngaji sampai 1,000 guru nak ambil barakah. Sebab tu Nabi kata orang yang belajar untuk ilmu sahalallahu lahu tariqan jannah. Nah, syurga kita kena beramal, belajar dan beramal. Itu besar sekali. Sebab tu kita duduk beramal pada setiap masa, tanpa musim ke musim kita ada beramal semua. Adakah kita biasa ukur, biasa hisap, biasa hitung, biasa kira diri kita ni kata timur tak amalan kita. Ni dalam Islam dia ada kaedah-kaedah dia. Tuhan Allah SWT dan Rasulullah SAW suruh kita ambil kaedah-kaedah dalam nak perabot tu. Kita nak taqiyim, nak ukur diri kita. Pada fiqh dia tengok, dia kata sah nak sah. Semaya cukup rukun syarat dia sah semaya. Rukun dia kita buat habis. Syarat dia pun kita buat habis. Syarat belum semaya, syarat nak sah semaya rukun, semua kita buat habis. Sah lah semaya. Kita buat mana sunat, mana gapa, tapi amalan hati ni pada fiqh dia tak tengok. Amalan hati ni orang tanya dia ni semaya belah ni sah tak? Fiqh kata sah. Tapi kalau kata Tuhan terima tak, dia nak jawab tak boleh. Sebab Tuhan nak terima amalan seorang hamba ni dia ada syarat dia. Tuhan ada ngengkai kalau nak terima amalan seorang hamba. Nak terima tak terima ni hak dia. Kita hadiah kepada Allah. Tapi Tuhan nak terima tak terima ni hak dia. Kita kena tahu juga kata balah mana alamat-alamat hak Tuhan terima amalan. Supaya nak pergi cek diri kita, nak pergi beki diri kita. Supaya kita nak doa kepada Allah, kalau nampak kata Tuhan nak terima doa amalan kita ni. Kita doa banyak supaya Tuhan terima. Nampak kata amalan kita ni ada capur dengan benda lain ni. Tak ada ikhlas 100% pada Allah misalnya. Kita doa Tuhan tolong beki. Biar diikhlas 100% pada Allah. Sebab ikhlas ni kalau 99% Tuhan tak terima. Nak merasa 100%. Sebab kita buat kadang-kadang iso. Kerana Allah 99%. Kadang-kadang 1% dia tak terima dah. Kalau takwa ni lain. Takut pada Allah ni tahun takut 100%, takut 90, takut 80, takut 20 ni kan. Itu rasa dia amal hati dia takut. Tapi kita nak
nak orang panggil hadiah amalan kita pada Allah ni, dia kena beri pada Tuhan 100%, tak boleh. Kita seli benda lain, syirik tak boleh. Maka kalau 1% yang pakai syirik dah. Syirik khafi. Syirik apa sih tak nampak tengok khafi dia panggil. Atau syirkul asghar ni lebih orang panggil tak nampak daripada semut jalan, lapok semut yang jalan tak tabatu yang hitam. Semut hitam dah, lapok dia hitam, jalan tabatu hitam, tak nampak. Khafi dia tu, sembunyi dia tu. Duk selai 99 cuk 99% beri pada Allah. Hanya panggil sikit je. Beri pada orang lain saya tak saya. Saya sangat cemburu pada hamba dia. Sebab tu kita kena cek mula amalan kita. Alamat-alamat ni ada. Alamat-alamat ni ada sebut dalam hadis dan sebagainya. Alamat yang pertama yang nak menunjuk kata Tuhan terima amalan kita ni ialah mudawamah alal amal as-salihah ba'da. Senantiasa kita beramal saleh lepas pada buat amal saleh. Sebab tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ahabbul amal ila Allah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan di sisi Allah ni kita buat semua walaupun amalan itu sedikit. Aku tak ada makna. Tapi terhaken ni macam orang baca Quran. Dia mulazamah baca semua sejuk saja. Sebulan dia boleh khatam Quran. Dia baca selah belum semaya, selah lepas semaya. Quran ni ada 10 lah ya. Quran sejuk nak kata buka Quran 10 lah ya. Ada 10 lah sejuk ni. Kalau kita mudawamah, mulazamah, istiqamah baca Quran, sebelum semaya selah, lepas semaya selah, 5 waktu sehari semalam boleh dah 10 lah. Kita baca pas 10 lah sejuk dia panggil. Boleh sebulan. Khotel sekali. Pas matangan siapa Ramadan tak nak ni 11 kali khotel kita. Tapi bila kita tak mulazamah ni puasa berat. Kalau Islam ni nak berat secara mana baca sudah ya. Yang kita berkecek lama kita berkecek. Pagi kita nak semaya ni kadang-kadang. Kalau kita buka sofa baca mushaf, kita baca Quran, kita baca Quran selah sutai. Tukar daripada kita kecek belum nak semaya. Misalnya kecek nak semaya, kalau mana kalau baca Quran tak banyak mana boleh baca selah, duduk masuk masjid semaya sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, baca Quran berselah. Atau kalau ada masa lebih lagi baca 2 lah ganti. Takut tak ada lepas semaya ke kan. Lepas semaya pula sudah semaya sunat rawatib kalau misalnya. Kalau waktu yang boleh semaya sunat rawatib macam waktu zuhur, waktu isya, waktu maghrib misalnya, kita baca Quran selah pula. Jadi kalau kita tak ada nak baca waktu mana kita qada. Baca di ruwala lepas semaya kan tak banyak lagi ruwala. Kalau terbaca semua belah tu dia boleh sejuk saja. Cuba terapkan. Nak ayat katanya, ni tanda kata, alamat kata Tuhan terima amalan kita. Kalau tak ada istiqamah, buat tinggal. Dia kata, Tuhan tak terima amalan. Sebab banyak hadis lagi. Orang buat amal baik, semaya, qiyamul lail, semaya, witir, baca Quran. Semaya segala-gala dia semaya, tapi bila dia duduk sembunyi, dia tak duduk depan orang, dia deraka pada Allah. Dia dosa dia deraka pada Allah. Amalan dia saat itu hari kiamat sat Tuhan beri waris macam besar pada bukit Uhud. Mana amalan dia? Tapi Tuhan peracurkan dia jadi hamba angin. Tak terima amalan dia. Sia-sia saja. Sebab tidak orang panggil mudawamah, istiqamah dalam. Tuhan kata dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang beramal ibadat betul istiqamah, sentiasa mendawamah. Jadi dia panggil dia saat itu tak kena takut. Tuhan tahu perasaan takut dah hati dia. Tak temu dengan takut dunia dan akhirat. Dan tak temu benar duka cita dunia dan akhirat. Dia sendiri dia tak duka cita, tak takut. Walaupun orang nampak dia susah, tapi dia tak susah. Nabi ni, orang tengok dia nak susah mana Nabi ni. Susah lah mana. Orang tu hamba dia nak bunuh. Nah, duk Mekah nak malai hamba pergi Madinah. Dia hijrah ke Madinah. Nah, orang pugar dia lah, kata gila lah, banyak. Nah, tengok ni hidup Nabi ni tengok susah. Tapi Nabi tak rasa susah walaupun sedikit hati dia. Tu hawi ketenangan dalam jiwa dia. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mati siapa? Nah, tak temu dengan takut. Dalam kubur tak takut. Nah, akhirat pada masyarakat tak takut. Duduk di syurga. Tak ada kena takut. Itu bagi orang yang istiqamah dalam amalan. Kemudian pula yang kedua ialah taufik daripada Allah. Tuhawi taufik kepada kita supaya orang panggil nak beramal pula. Itu mana taufik? Taufik ini wasa halawah al-iman. Wasa kemanisan iman. Wasa panggil sedap wa amal ibadah. Tu satu-satu pada benda yang payah ni. Dan tunjuk kata alamat Tuhan terima amalan kita. Sebab Hasan Basri kata, inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha. Wa min uqubatis sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Fa idza qabbala Allah subhanahu wa ta'ala al-'abda fa innahu yuwaffiquhu ila at-ta'ah wa yusarrifuhu 'anil ma'siyah. Jadi Tuhan bila dia nak beri sesuatu hasanah, balas sebaik kepada hamba dia, selepas pada dia buat benda baik, Tuhan buat benda baik pula. Taufik buat benda baik. Taufik ni wafaqallah. Dan Tuhan taufik beri wasa kita nak buat. Lepas semaya wasa nak semaya pula. Lepas cakap ayat nak cakap. Lepas sedekah pula. Lepas baik pula. Ini tanda kata Tuhan terima amalan kita. Dan juga daripada orang Tuhan nak uji jahat. Lepas semaya buat benda jahat. Allah. Lepas nak benda baik, buat benda jahat pula. Jadi panggil tak ada taufik daripada Allah. Dia kata kalau kita buat saat ini Tuhan tak terima. Nak buat dalam mana baiki lah mana. Bila Tuhan terima seseorang hamba akan ibadat dia saat itu, Tuhan wasa nak buat benda baik semula pula. Kapit dengan benda baik dia. Dan Tuhan menjauhkan dia, halakkan dia daripada benda-benda yang maksiat. Jauh daripada maksiat. Ini tak ada ke mana kita katanya. Nah, pas maya pula kepau. Pak kepau kepau misalnya. Ikut mana? Allah alam. Nah, balah mana tu Allah alam. Tahu mana Tuhan nak terima amalan tu Allah. Jadi nak ayat katanya kita handing saat itu kita tak boleh nak hukum tahu ke? Nak hukum kata Tuhan tak terima amalan dia ni tak boleh. Tuhan tak letak kita sebagai qadi di hukum kita. Tapi kita kena beringat diri kita masing-masing. Nak jaga diri kita. Nah, kalau masuk dalam kerekai Tuhan tak terima amalan, kena fikir diri kita. Nak mana Tuhan terima amalan? Sebab kalau Tuhan tak terima amalan kita dalam dunia ni, bisa saja hidup dalam dunia ni. Nak ambil gapo akhirat esok. Tak ada pahala, tak ada amalan, tak ada harta akhirat esok nak gapo kita hidup tak ada dah apa dunia. Dunia kalau kita hidup tak ada akhirat ni tak ada dah apa dunia. Kita hidup pada dunia ni kerana ada akhirat. Untuk nak buat panggil harta dunia, tanam merah dunia ni nak pergi ambil hasil akhirat esok. Nah, ada tanah. Duk nane tak dunia ni. Nane amalan, nane mengaji, belajar amal. Duk tane. Cara nak menane belah mana mengaji. Membaca belah mana mengaji. Nah, mengaji yang reti dah. Buat amal. Mengaji buat amal. Nah, hasilnya kita akan ambil akhirat esok. Kalau tak boleh nak ambil akhirat esok, tak payah dah apa. Tak payah dah apa. Tak baik apa. Nah, dia semaya apa. Baik dengan orang apa. Itu juga akhirat bakal.
Nah, hak ni yang paling besar sekali. Sebab tu kita kena cek molek. Nabi mai takut Tuhan tak terima amalan kita. Kemudian yang tiga pula ikhlas. Ikhlas ni syarat bagi Tuhan nak terima amalan seorang hamba. Dia dua, ikhlas dengan ittiba' sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara tu syarat Tuhan nak terima. Kalau kita ikhlas cara mana tidak ikut sunnah Nabi, Tuhan tak terima juga. Ikut sunnah Nabi secara mana pun tak ada ikhlas, Tuhan tak terima juga. Dua tu mesti kena ada. Sebab tu kalaulah mari tak ada kuasa ikhlas dulu dah ni okey. Cek nak bagi dia kita. Doa Tuhan sama ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang malingkan hati kita. Tolonglah betul hati kita dalam agama kamu ya Allah. Minta Tuhan betulkan hati kita niat kerana Allah. Setiap kali nak mengaji, setiap kali kita nak semaya, setiap kali kita nak ibadat, kena doa kepada Allah. Ya Allah, mintalah kami menjadi seorang yang mukhlis, bersih kerana Allah. Nak doa. Sebab kita la haula wala quwata illa billah. Tak kuasa kita nak hidup buat satu perkara kecuali daripada Allah SWT. Kita tak kuasa. Nah, ikhlas kita pun ada kata kita lemah, hati kita lemah. Bila kata hati kita lemah ni, nah, nama kita ada masuk mau, tak ada amarah bisu nafsu kita. Tak ada nasihat. Dah herat kita lagi, pun tak malak. Sebab kita lemah. Kita kena minta doa Tuhan, Tuhan qawi, Tuhan kuat. Bagi Tuhan yasirun mudah untuk nak tolong kita. Sebab tu kita minta banyak Tuhan, doa banyak. Nah. Sebab tu Tuhan kata, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa saja Tuhan nak jumpa, ingin nak jumpa dengan Allah. Kita ingin nak jumpa dengan Allah. Tuhan kata mungkin kena beramal sebagai amal saleh, amal baik. Sebab orang nak boleh jumpa dengan Tuhan hari akhirat esok ialah orang yang beriman yang boleh masuk syurga, baru boleh tengok Tuhan. Baru boleh nampak Tuhan. Selazat-lazat nikmat yang Tuhan nak beri kita tengok tu. Nah, dunia ni tak kuasa, Tuhan tak beri kita tengok. Tapi Tuhan nak taruh untuk ahli syurga. Maka nak jumpa dengan Tuhan ni, nak amal soleh. Kemudian memanglah orang bila dia buat amal soleh, lewat benda baik, dia rasa nak jumpa dengan Tuhan, mati besar nak jumpa Tuhan selalu dah. Tapi orang bagi orang amal jahat, tak sih nak jumpa apa Tuhan. Buat kena tanya, buat kena seksa. Supaya orang kerja toke-toke. Anak poli yang kerja cergah, kerja molek, kerja tak ada culang. Rajin kerja, buat pengan banyak. Orang suapnya ni dia lebih pada tu lagi. Toke mari bila ada selalu dah. Toke panggil pak nak pergi selalu dah getar nak pergi jumpa apa. Nah, toke ni dah dia molek kita, baik tahu kita ada pengan banyak. Ni naik gaji kita, naikkan kita, puji pada kita. Nah, kuasa nak jumpa. Tapi orang masih culah. Orang sebab 10 dia buat 5, culah lari semua. Nah, bila toke mari getar bunyi, getar juga. Getar tak siap jumpa. Ni mai takut toke tanya muak kerja apa, nak lapor tak boleh. Nak royak tak boleh kita kerja tu kerja ni, takut toke hamak rubik. Takut toke muih dah kita, takut toke potong duit gaji. Takut belaka. Sebab dia buat amal tak molek. Bagi orang amal molek ni, maka dia kuasa nak jumpa dengan Tuhan. Sebab Tuhan kata, nah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan syirik dengan Allah walaupun satu orang tak syirik. 1% tak syirik dengan Allah. Ini kita kena jaga semua diri kita. Sebab dalam hadis Nabi ayat kata, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajh." Nah, Tuhan tak terima amalan seseorang hamba kecuali amalan dia ni buat kerana Allah. Nah, dia buat kerana Allah. Nah, kemudian dia menututi keredaan daripada Allah SWT. Baru Tuhan terima amalan dia. Ya kita nak buat gapo-gapo semua saat itu, dia kelip pada diri kita belaka. Tak ada kelip Tuhan dah. Tak ada membedah apa dari kita.
Kita pada diri kita. Sebab Tuhan banyak kata, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang syukur pada Allah, semua syukur diri dia lah. Mana dia buat amal gapo kerana Allah ni boleh klik dia belaka, tak ada boleh tu hebat dah. Tapi kalau kita wa man kafara, kalau kita buat bukan kerana Allah, buat kerana orang lain, deraka pada Allah pun, fa inna Allah ghaniyyun hamid. Bagi Allah ni terkaya dan terpuji Tuhan. Tak ada rendah pun martabat Tuhan kita nyanyi. Ini kita kena mikir diri kita. Nak mikir. Ngaji-ngaji apa? Kata ada saya beramal. Ngaji tujuan kita nak beramal. Ngaji Allah yang tahu mana kata ada beramal tak lagi. Beramal yang besar sekali. Nah, sebab tu yang keempat. Nah, alamat kata Tuhan terima amalan kita ni al-khauf min adamil qabul. Rasa takut Tuhan tak terima. Amal Tuhan tak terima amalan kita ya. Mari perasaan lah. Kita nak tanya diri kita, ada tak marilah dia kata, aku semaya gini Tuhan terima ke? Sebab tu Nabi dah dia nak semaya satu semaya ni sebuah salatul mawaddah. Sebuah semaya yang terakhir dah bagi dia. Aku nak semaya sekali ni, lepas ni tak ada. Okey. Ada tak lepas ni? Lepas dah semaya pula, bimbang pula takut Tuhan tak terima semaya dia. Para sahabat Nabi ni orang tanya belah tu lah. Anak orang. Sedangkan fok dia ni semaya. Fok dia duduk puasa tak berhenti. Kawan sahabat Nabi ni. Balah tu pun dia takut pada Allah. Dia takut munafik lah. Aku semaya munafik ke semaya kasih mu'min. Dia tanya. Dah. Tanya pada sahabat Nabi lah mana dia. Huzaifah ni dia tahu Rasulullah. Sahabat banyak ditanya dia. Mana? Nabi biasa kata dak aku ni kata aku semaya pasal orang munafik ke? Aku berjanji ni orang munafik ke Nabi sokoyak ke? Huzaifah kata tak. Huzaifah tak boleh royak. Jadi nak ayat katanya fok dia ni takut. Tu tanda kata Tuhan terima amal. Sebab tu ni boleh doa. Gimana kata Tuhan tak terima amal dia? Dia boleh. Besar tu dia boleh doa. So Tuhan terima amal dia. Minta Tuhan terima. Sebab tu Hasan Basri kata pelik sekali. Orang yang buat deraka pada Allah, buat maksiat pada Allah, buat dosa tu. Dia tak mikir kata, Tuhan nak murid dia ke mana? Tak mikir. Tapi para sahabat hak pesing, alim ulama hak pesing duduk amal banyak tu takut Tuhan kata takut Tuhan tak terima amalan dia. Hak tu tak aku apa tu. Ada buat benda jahat. Jadi nak ayat tanya ni satu alamat kata Tuhan terima amalan kita. Ngecek amalan kita. Sebab Tuhan ayat Al-Quran jelas. Walladzina yu'tuna ma atu. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun innahum ila rabbihim raji'un. Yang orang duk wi sedekah dan juga buat benda baik gapo Tuhan wi dia saat itu. Dia buat benda baik. Saya peluang pada dia buat benda baik. Hati dia saat itu wajilatun. Mata semua bima takut kita nak jumpa innahum ilai ila rabbihim raji'un. Semua mereka itu nak klik pada Tuhan ni mana? Nak boleh kedak hasilnya. Tuhan nak bagi kedak. Pahala hadiah. Tu dia memiliki situ. Sebab Tuhan Al-Quran kata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya amalan yang Tuhan nak terima di kalangan hamba dia saat itu, hamba dia minal muttaqin. Orang yang bertakwa pada Allah. Orang yang mari rasa takut dengan Tuhan, bimbang takut Tuhan tak terima. Kita bukan panggil khauf kerana sahabat tak ada raja. Ahli sunnah wal jamaah ni khauf dia dan juga ada raja, harap-harap Tuhan nak terima amalan kita dan takut Tuhan tak terima amalan kita. Bukan sampai raja harap tu tak apa dah buat apa-apa sudah Tuhan terima tu. Kita kena doa, Allah mahasibna hisaban yasira. Ya Allah, kirakanlah kami, hitungkanlah kami, perambankanlah kami dengan peramban yang mudah-mudah. Dengan kira hitung mudah-mudah. Kita nak doa supaya Tuhan kira kita kira mudah-mudah baik terima. Kata Tuhan kira cara lain, payah nak terima.
kita hatangan kita pada Allah ni untuk Tuhan kira mudah-mudah Tuhan terima amalan kita. Tak Tuhan buat payah nak cek sasa, susahlah kita. Nak terima amalan kita tu kena doa. Tapi jangan kita harap sampai 100% Tuhan nak terima. Doa pada Allah. Doa banyak. Takut dia ada rasa takut. Yang kita takut yang siapa tak sewa amal ibadat, takut Tuhan tak terima. Nah, kita ni hak fardu tak habis lagi. Nak buat sunat ke mana Tuhan nak terima sunat? Buat fardu dulu. Fardu pun tak buat, sunat pun tak buat. Mati dengan hari tu. Ini sangat amat rugi dia kan. Kita pun usah. Nah, usah apa? Ini salah satu daripada yang panggil alamat bagi Tuhan nak terima amalan soleh. Kemudian yang kelima saat itu ana merujuk ila dzambi. Nah, ada ta'ah. Lepas pada kita ibadat pada Allah ni tak klik pada benda-benda maksiat. Sebab saya kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni dia mencegahkan benda fahsyat dan benda munkar. Kalau semaya kita tak boleh mencegah benda fahsyat munkar, berarti ada lah kesilapan kita, kekurangan kita. Tengok pada email kita. Cukup sepenuh dah rukun email ni. Percaya pada Allah ni setara mana? Betul ke tak kita percaya pada Allah? Dia mengaji sifat Tuhan, asma' wa sifat Tuhan, rububiyah, uluhiyah, kita pergi betul ke tak dengan Tuhan? Cik malak situ. Dari Tuhan panggil kita ya ayyuhallazina amanu, kita amanu tak sepenuh. Di segi iman pada Allah, iman pada malaikat, setara mana kita beriman dengan malaikat? Yakin tak ada malaikat duduk kiri kanan kita, belakang apa datang bawah tu, tanda amalan kita. Tu tengok kita. Nah, percaya pada Rasul. Tu Rasul setara mana? Ittiba' sunnah Nabi setara mana? Kau kita kira buat Nabi dah. Nah, di kita tu. Sama dia pula, mari pula percaya pada kitab Allah. Setara mana kita yakin dengan Quran? Kau kita paling belakang dengan Quran. Hari akhirat. Setara mana kita yakin percaya pada hari akhirat? Bila kita mati esok hari itu, kita yakin tak dengan azab? Yakin tak dengan nikmat? Kata pahala Tuhan nak beri kita, azab syurga, neraka dan sebagainya. Dan azab dan neraka, nikmat dalam syurga. Tahu mana kita yakin dengan Allah. Dan qada tu, tahu mana kita yakin dengan takdir Allah. Takdir tak kita go-to-go kita boleh sobat. Tahu mana kita yakin dengan rukun iman ni. Kalau tak sepenuh lagi situ, dari kekurangan segi iman kita. Bila kurang iman dah, saat itu tengok amalan kita buat. Tu sunnah Nabi kita. Ataupun kita buat ikut say, tahu tamari mana. Tu kena cek mana. Kalau misalnya alamat atau kata Tuhan nak terima amalan kita ni tak ada. Kekurangan di kita sekali ada. Tuhan ya gaya sekali ada. Tak kurang bagi dia. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar sekali ada. Tuhan gaya. Tuhan memang sadaqallahul azim. Sangat betul, amat betul Tuhan gaya. Kesilapan yang kena cek di kita sendiri. Alhamdulillah orang panggil besar sekali baik kita. Nah, bila dia balas tu, Tuhan terima amalan kita ya zuhir. Mari asal kesai-kesai taat pada Allah ni, pada suluk akhlak. Akhlak dia jujur molek. Terhadap Allah pun dia jujur. Terhadap manusia pun dia jujur. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nabi kata, maka dia bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kalau gaul manusia akhlak tak baik ni, ya, tak tahu nak kata lah. Kalau mana Tuhan nak terima amalan dia. Ini jelas. Nah, pengukur yang kita boleh ukur kerenggi. Dalam kita nak ukur diri kita masing-masing. Kemudian pula, bila kita panggil tahu kata amalan yang Tuhan beri pada kita ni, setiap masa tu Tuhan suruh kita amalkan ni masa ni, supaya Tuhan atur siada hidup kita. Hidup kita ni Tuhan atur siada. Kena belajar Pak Tuhan atur dia tu. Tak boleh lakah. Tak boleh tambah Tuhan atur tu. Atur siada. Semaya tengok. Tadi semaya kok saya tak boleh. Waktu ni minyak ni masa ni siapa masa ni. Ambil masa ni siapa masa ni. Masa ni sama masa ni. Puasa pun hari-hari ke sini. Tengok ibadat kita. Tuhan atur belakang. Haji lagi buat kok saya tak boleh. Nak buat musim dia lah. Jadi nak ayat katanya hak pasien Tuhan atur kita
Dan hak pesing, hak pesing fardu tu, satu fardu. Dan pesing sunat. Pilihan tu goyak kita ni menggalak kita buat lah ni lah. Ni pesing bangkak wah, ni kena buat tak buat tak boleh. Pesing bangkak wajib. Pesing menggalak pada kita songsa, kita buat sunat. Masa tu. Hak lain pada tu ni, tu wang krok dengan cara kuat luar tu. Masa ni membuat ni. Bagi tak tahu sendiri kita nak mengaji masa ni, nak makan masa ni, nak tidur masa ni, nak kerja masa ni, nak buat batu masa ni, kita bebas pada kita. Untuk kita atur tu hetok cara kuat. Cara luah kita atur diri kita sebagai witi syirik cara hidup kita. Lepas tu kita ni tak ada apa hari lagi ni, ada sekitar 2 minggu lebih ni. Nabi kita suruh kita sambut 10 hari awal bulan Zulhijjah. 10 hari awal bulan Zulhijjah ni suruh kita sambut dengan apa? Nabi suruh kita sambut dia dengan taubah as-sadiqah. Istighfar banyak, bersih diri kita, bersih. Nak sambut 10 hari awal bulan Zulhijjah. Lepas tu kita niat di awal-awal ni dah azai kata kita nak buat baik 10 hari awal bulan Zulhijjah. Azai belah-belah. Kalau kita mati pun tu hari pahala kita. Tak ada siapa boleh pahala kita. Lepas tu persediaan kita pergi sakit demi nak buat apa tak boleh 10 hari awal Zulhijjah ni. Tu hari pahala kita. Sebab kita dah azam di awal-awal niat di awal-awal kata kita nak ambil habuai labo boleh pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itu kita nak lalui. Itu Nabi ajar kita. Itu kena istiadat pasal buat anil maksiat, anil maasi. Jauh daripada benda-benda deraka pada Allah. Nah, Tuhan murid. Sebab kelebihan 10 hari awal bulan Zulhijjah ni sangat lebih siapa Tuhan bersumpah dalam Quran. Jadi nak ayat katanya bukan mudah-mudah lah. Bila Tuhan sebut saja dalam Quran, Nanda kata benda ni menasangkan benda ada kelebihan. Benda thamada tak sebut dah kan. Tak sebut dah kan. Hak tu sebut dah Quran ni tunjuk kata benda ni benda molek, benda lebih. Benda ada kelebihan. Lebih lagi tu bersumpah dengan benda tu pula. Wasyamsi bersumpah dengan waktu syams. Dengan syams, dengan matahari. Matahari faedah banyak ada manusia. Cuba tak ada matahari, selera habis. Manusia nak ambil oksigen mana? Yang kita bakar, benar-benar hijau, taruhnya tu jadi oksigen. Vitamin pada kita, matahari. Pada tu tak suti matahari, cerah habis seluruh dunia. Dunia suti, cerah habis. Kalau pakai pita banyak putih. Tak kena kita bayar, marah bayar. Kita nak cerah ni putih pita. Tapi dia tak matahari suti, cerah habis seluruh dunia. Jadi nak tak kelebihan. Wal qamari bulan pula tengok. Kelebihan banyak bulan. Sakut dengan air naik turun. Sakut dengan tengok anak bulan apa segala waktu masuk semua segala. Bitai-bitai pun ada faedah. Yang Tuhan bersumpah dengan benda-benda hak makhluk dia saat itu berarti benda tu benar. Sumpah Tuhan bersumpah dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah ni. Wal fajri walayalin ashr. Wal fajri demi waktu fajar. Walayalin ashrin dan 10 malam. 10 malam ni kaitan rujuk dalam tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas dia kata walayalin ashrin sini makna dia 10 hari awal bulan Zulhijjah. Rujuk pula ada tafsir Ibn Zubair. Dia kata juga dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itu para sahabat. Tengok pada tafsir tabi'in, masih Mujahid. Dia kata 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dirujuk dalam Ibnu Katsir. Dia tarjih katanya walayalin ashrin ni 10 hari awal bulan Zulhijjah. Tengok dalam hak Ibnu Rajab berdemikian juga. Tengok dalam tafsir Asy-Syaukani itu. Dia kata jamhur mufassirin mentafsirkan ayat ni walayalin ashrin ni ialah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ini sangat penting sekali. Itu mana 10 hari awal ni yang Tuhan sebut dalam Quran.
yang jelas-jelas pada kita kata ada kelebihan. Dan juga orang panggil tasbih ayyam ma'lumat wa yadhkuru smallah fi ayyam ma'lumat. Ayyam ma'lumat di sini ialah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Al-hajju asyhurun ma'lumat, pada makan haji ni pada bulan tertentu. 3 bulan, bulan Syawal, bulan panggil Zulqa'dah. Dan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itu musim haji. Sebab haji nak kita buat belum ada bulan Zulhijjah tak boleh. Belum ada orang panggil 10 hari awal Zulhijjah, kena terhenti di Arafah. Arafah masuk dalam salah satu 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nak kita buku hari sebelah tak boleh. Buku hari orang panggil lain pada 9 tak boleh. Arafah satu ya. Itu orang panggil al-hajju asyurun ma'lumat. Asyur bulan-bulan tertentu ni masuknya 10 hari awal bulan Zulhijjah. Yang tersebut dalam Quran, inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahr. Tersebut dalam Quran kata Tuhan buat bulan ni 12 bulan ya. Marilah ke mana-mana pun. Kira bulan Muharram besok bulan Zulhijjah 12 bulan juga. Mari daripada Januari sub Desember mana 12 bulan juga. Mari Makara sub di Tanwar 12 bulan juga. Ada lah. Nak lebih dapat 13 bulan. 11 bulan tak ada orang hisap macam tu. Kena dengan Tuhan ayat Al-Quran. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahr. Bulan hak Tuhan tulis si ada. Yauma khalaqas samawati wal ard. Belum pada Tuhan orang panggil menjadi langit bumi 50,000 tahun. Dah tulis dah. 12 bulan. Kata manusia kena duduk likung dalam 12 bulan ni. Mari dunia mana-mana pun. Menghisap macam mana pun. Tapi hak Tuhan pilihnya, hak Tuhan pilih saat itu minha arba'atun hurum. 4 bulan. Hak Tuhan pilih jadi bulan haram. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Masuk 10 hari awal bulan Zulhijjah. Masa yang penting ni abang. Kita akan menemui dengan masa yang penting. Dan juga Nabi menjamin ni bahawa 10 hari awal bulan Zulhijjah saat itu afdalu ayyamid dunia. Seafdal hari dalam dunia ni. Ya, dalam dunia ni ada 360 hari dalam setahun. Hak paling afdal sekali 10 hari awal bulan Zulhijjah. 10 hari awal bulan Zulhijjah. Sebab tu kalau kita tengok kepada Ibn Taymiyah, bila kita tanya dia, adakah 10 hari awal bulan Zulhijjah ni ada lebih dalam dunia ni? Dia kata kalau kira balik malam 10 hari awal, 10 malam awal, 10 malam akhir bulan Ramadan, 10 malam akhir bulan Ramadan, itu lebih afdal sekali dalam setahun. Sebab dia ada Lailatul Qadar. 10 hari akhir bulan Ramadan nisbah malam. Tapi 10 hari awal bulan Zulhijjah ni nisbah siang. Sebab dia ada Yaum Arafah situ. Itu Ibn dia jawab bila kita tanya dia. Jadi nak ayat kata Nabi saat itu dia jamin katanya hari 10 hari awal Zulhijjah ni sangat penting. Afdal daripada hari-hari dalam dunia ni. Bagi orang yang beramal lah. Bagi orang beramal situ tak itu lebih pahala lebih banyak pada mana-mana. Bagi orang beramal situ. Kalau orang lepas kita saja penting tak tahu tak penting dia. Ya saja tak boleh pot itu. Orang mari duk kering nak jual barang habis nak beli laba sana itu. Nak beli barang kita buat sikit boleh laba banyak sana itu. Kita tak peduli di situ support. Dia tak ada buat apa habuk support. Ya. Sebab tu Nabi riwayat dalam hadis Sahih Bukhari lah mana. Hadis Sahih Bukhari. Nabi kata hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bersabda lah mana, ma min ayyamil amalis salih. Fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Iaitu yakni ayyamil ashr. Tidak ada amalan yang lebih berharga, lebih mulia, lebih afdal daripada orang yang beramal amal soleh pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ni. Ada amalan kita, dalam setahun kita ada amal ni,
Nabi kata amalan orang beramal 10 hari awal Zulhijjah ni lah lebih afdal, lebih comel, lebih molek pada masa-masa yang lain. Orang beramal. Sahabat ni masa pula. Ya, kau amalan bersih 10 hari awal bulan Zulhijjah ni lebih harga pada amalan lain. Masa pula Nabi. Berapa sahabat sebelah. Pakak kita tanya Nabi, qalu pakak tanya Nabi. Sahabat pakak tanya Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Walal jihad fi sabilillah. Walaupun orang tu pergi pada jalan Allah pun amalan 10 hari awal bulan Zulhijjah lebih harga, lebih penting, lebih molek, lebih comel pada orang tu pergi lagi ke? Tanya Nabi. Nabi jawab apa? Walal jihad fi sabilillah. Walaupun orang tu pergi pada jalan Allah pun orang buat amal 10 hari awal Zulhijjah lebih banyak pahala, lebih molek, lebih penting lagi pada tu. Dia hari tu tengok situ tu. Ni hari dah Nabi royak sebab ada Sahih Bukhari. Sub hadis sahih lah. Lepas pada Quran ada Sahih Bukhari. Nah, sebab kita tengok persen manusia apa dia beramal 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kalau dia tak ada dia beramal apa hari waktu 4 puasa. Nah, puasa Arafah. Yang tu ya. Sehari tu. Hari 10 pula gerbes, semaya raya gerbes 2 hari tu. 8 hari lagi tu lupa habis. Tak ingat. Tu ada lah. Dengan Tuhan kelebihan pilih apa orang, Tuhan pilih buat amal pada hari tu. Kita hidup kita misalnya 40 tahun ada kalau kita biasa puasa sampai 9 hari. Kalau puasa ni banyak orang puasa sebanyak raya ni. Bakal puasa bakal tasjid lah raya lah puasa lah sana tak boleh puasa ni. Puasa ni kat raya ni. Ada sunah sikit bok lah tu. Nabi tak ada besar, tapi hak Nabi besar tak ada raya. 9 hari. Hari Arafah tu pun baru learning yang baru bakar puasa. Hari tu tak kena. Hari waktu pan puasa ke mana? Habis 9 hari tu jangan orang nak puasa lagi. Kecuali orang hak sama bagi orang amal ibadat dalam 10 hari bulan Zulhijjah ni misalnya. 10 hari awal Zulhijjah ni, Nabi kata illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Seorang lelaki tu pergi perang. Dia mati dalam medan perang. Syahid. Harta dia bawa pergi habis cing dia guna dalam perang. Tak ada awak klik apa-apa pada anak bini dia. Diri dia nak klik tak boleh mati dalam medan perang, orang tanya dia situ. Kemudian harta dia pun tak ada boleh orang klik sahabat. Harta ghanimah dia tak boleh. Jadi nak ayat katanya orang pesin ni sama dengan orang beramal 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kita ni banyak akak kita tak ada perang, tak ada gapo ni. Kita boleh nak buat pahala lebih banyak pada tu. Tuhan beri okat pada kita ni banyak. Di kita nak beramal, saya beramal. Kita kata kita lagi buat haji umrah tak boleh. Tuhan beri badin benda lain. Bagi orang panggil duduk Madinah, payah nak buat umrah, buat haji. Nabi kata, baik ilham pada Nabi kata pergi semaya di Masjid Quba. Ambil semaya rumah semaya Masjid Quba. Pergi semaya sekali Masjid Quba supaya pergi buat umrah sekali. Pahala. Payah nak pergi duduk Madinah, nak pergi buat umrah di Mekah ni payah. Haji tak apa setahun sekali dah. Umrah nak pergi buat semua ni payah. Mungkin ulas Masjid Quba lah. Sebab Nabi ulas Masjid Quba nak hari Sabtu. Nabi pergi semaya Masjid Quba nak hari Sabtu. Dalam riwayat Nabi. Orang buat umrah semua Nabi, pahala dia. Bagi kita duduk negeri tidak ada Masjid Quba. Nabi kata pergi semaya subuh berjamaah. Semaya subuh berjamaah, sudah semaya subuh berjamaah duduk dalam masjid zikir baca Quran. Hingga sampai naik matahari. Baru naik sepenuh matahari, lepas waktu tahrim, semaya 2 rakaat, kamu boleh semacam lewat haji dan umrah tamatin 3 kali Nabi kata. Sepenuh. Jadi kita nak buat tak siapa. Pada subuh pula tak ada nampak saya komputer di situ. Peluang Nabi kita semaya. Kita kalau umrah pada haji, kita tak sel. Nanti nak royak kata payah, duit tak ada lagi buat haji umrah. Hal tu tak apalah, tak ada duit tu.
Nah, hak boleh buat ni, apa tak buat? Tak kena pakai duit. Tak kena pakai duit. Nah, tak tahu apa kali. Kita nak kerja apa? Tak ujian-ujian, kita kata tak ada kena motang apa. Tu baik kita kata kopi itu mau ataupun tu baik dia menyanyi kot. Nah, bahasa-bahasa umum itu. Baik dia sejak. Sudah semaya, sudah baca keras. Semaya, awal saja. Dah semaya lagi lah, nak gimana pun. Lagi hal yang bulat lagi. Nah, nak ayat katanya, tu setel ajak kita tu. Buat kita sewa rumah. Yang keluar banyak pada kita. Nah, sebab tu nak kata dia pakai pun tak ada syarat pun dia. Hang buat amal 10 hari awal bulan Zulhijjah ni lebih banyak dari pergi lagi. Hal benar penting. Patut pula orang panggil bagi orang yang kelebihan tu, nak kata kelebihan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kemudian dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah ni dia ada hari Arafah. Hari 9. Hari Arafah ni hari yang kalau orang puasa hari tu hari pahala apung dosa dia 2 tahun. Hak lepas dah setahun. Hak selagi akan datang setahun. Macam mudah. Buat amal sehari, puasa sehari, tak letih nak mana kali. Boleh. Dah apung dosa 2 tahun. Lepas tu 2 tahun ni saat ni tu sahabat tak ada taklid pun katanya dosa besar, dosa kecil tak ada. Mari di Imam Nawawi Syarah Sahih Muslim, dia taklid kata dosa kecil ya, dosa besar ni dia. Kita doa Tuhan kata supaya Tuhan ampun dosa besar kata baik mudah bagi Tuhan. Tak payah apa Tuhan ampun dosa. Orang bunuh orang 99 orang boleh Tuhan ampun dosa. 100 orang bunuh orang. Tuhan ampun dosa dia ulah masuk syurga. Apa kita siapa tengok tu dosa kita. Minta ampun Tuhan lah. Nabi pun tak ada tafsir kata, dosa halus ya. Dah. Sahabat pun tak ada tafsir lah tu. Hanya Imam Nawawi mai royak kita katanya. Nah, syarah dia kata dosa kecil. Dosa besar ni kena ada taubat, kena nasuhah. Taubat kena sesat. Kena tahu kena kita buat. Itu tafsir dia. Mungkin Nabi tafsir belah tu. Tuhan nak lah mana, Allah alam lah. Kita harap kata dosa besar apa juga. Atau harap apa kita. Ni. Jadi nak ayat katanya tu hari penting. Lepas tu Tuhan janji nak ijkum minan nar. Orang nama duk dalam api neraka dah. Tuhan nak mendekorkan dia daripada api neraka. Nak kita berdoa. Allah ma'atik riqaban. Wa riqaba abai. Wa riqaba ummahati. Wa riqaba ajdadina. Wa riqaba auladina. Wa riqaba ikhwanina. Wa riqaba dzurriyyatina minan niran. Tahu. Dah api neraka. Minta Tuhan mendekorkan cucu kita pada api neraka. Kita tak nak moyang kita pada api neraka. Kalau Tuhan terima doa kita, Tuhan merdeka pada hari itu. Jadi nak ayat atasnya hari yang Tuhan janji Musa nak apai, Musa nak merdeka, Musa nak apai pada api neraka. Nah ni Musa hari Arafah tu. Lepas tu hari haji, Hajjul Arafah. Haji ni duduk di Arafah tu. Tak ada lagi Arafah, tak angin haji. Dia biar tak ada buku Arafah, dia Mekah saja. Tak ada haji. Kalau tawaf, berapa hari berapa? Tawaf ifadah. Kalau dia pula orang panggil di segi kita se'em, belum pada Arafah boleh se'em. Bagi haji orang panggil bagi haji bagi haji ifrad sana itu dia se'em dulu boleh. Belum ada Arafah, tak ada masalah apa. Tapi bagi haji orang panggil haji tamattu tak boleh lah sebab dia se'em umrah, ke se'em haji. Bagi haji kiram tak boleh sebab dia se'em umrah, ke se'em haji kiram. Tapi haji ifrad sana itu se'em haji dah. Dia se'em. Sudah tawaf kudum se'em haji dah. Pada tak se'em dah. Tawaf sekarang. Bagi haji ifrad. Ayat atasnya Arafah ni penting. Patut deklah hari yang dalam hari 10 Zulhijjah juga. Patut nak ayat kata hari ni hari yang lebihnya ada yang menahat hari 10. Hari gerbah. Sebab Nabi ayat kata azamul ayyam indallah. Semulia-mulia hari di sisi Allah ni yang menahat. Itu hari 10 bulan Zulhijjah. Hari raya haji, hari gerbah.
Summa qad yaumul qad. Nama dia hari tasyrik 3 hari lepas. Lepas tu nak ayatannya 10 hari awal Zulhijjah ni himpun segala pokok-pokok amalan. Pokok-pokok ibadat dia bagi. Ketua-ketua ibadat himpun pada surat. Semaya ada. Semaya dia ada sok mudah tapi nak ayatannya 10 hari awal tu cerak nak semaya. Mai sunat pun tak ada apa, semaya malam mai kat apa tak kira. Tak ada masalah apa. Bukan tak boleh semaya. Nah, semaya sunat segala boleh. Ipung semaya. Siap puasa. Disyaratkan puasa pada hari itu. Dan sedekah gerbeh hari itu juga. Nak gerbeh kena tak leh. Lah ni kita nak gerbeh, asal gerbeh lah ni tak leh. Dia ada 10 hari. Nah, hari yang 10 ni atau afdal kita gerbeh. Atau pula haji. Haji pun masalah tu juga. Bulan lain tak ada haji. Nak kira haji bulan ni tak leh. Nak Syawal lah, Zulhijjah lagi haji tak leh. 10 hari awal tu. Nah, bulan Maharaj tu. Bulan apa ni Zulhijjah tu. Nah, Zulqa'dah, Syawal tak leh. Sebab tu nak ayatnya hari yang penting, hari lebih 10 hari awal bulan Zulhijjah ni. Nabi pesan supaya kita saat itu beramal kan. Bukan royak hari lebih nak winat hari tu lebih. Nah, bukan royak saja dak. Royak nak kita beramal. Ya. Yang pertama sekali patut kita beramal. Nah, pada hari itu. Nah, ialah haji bagi orang puasa haji. Tak nak apalah haji tu. Nah, bagi puasa haji ni, buat umrah, buat umrah. Sebab umrah ni jelas-jelas Nabi raya. Bila kita buat umrah sekali, buat tawaf wina pak kita niat janji dengan Allah kalau Tuhan izin pada kita puasa kita nak mari buat umrah, kita nak mari semula pula. Kita berjanji dengan Tuhan. Kata kalau kita puasa, kita pergi buat semula pula. Nabi raya kata Tuhan nak ampun habis dosa kita. Ambil daripada umrah ni, lepas apa umrah ni. Nah, pas kita buat umrah ni, mula buat umrah ni pula, celah-celah ni Tuhan nak ampun dosa kita. Tak kira lama mana. Jaga dia. Itu Nabi dijamin ni. Itu Nabi kata bukan benda-benda main-main lah umrah ni. Duit tak sajalah kita pergi. Nampak tahbir duit tak ada biasa saya habis umrah. Lei umrah pak sesak dah makan tak boleh ada. Saya tambah pula. Nah, nak niat nak buat. Nak niat semua kita umrah ni. Nah, ada masa bila tu hari masa kita nak pergi buat umrah, belak dia. Nak pergi umrah. Kena ada semua tu. Nah, kita tanya, ada ni nak beli ni, ada ni nak beli ni. Tak ada. Tak nak pergi buat umrah. Ada rekan semua yang jujur hal lain misalnya. Kena ada, dia tak umrah situ. Nah, ada, dia tak umrah, ada duit kita nak pergi umrah. Hari kita duit. Kita pergi lah, dia pasal. Nah, kemudian pula orang haji. Haji ni jelas-jelas. Tuhan ayat hajjal mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tuhan pilih tengok nak balas haji ni tak ada orang nak balaskan penama, tak ada. Tak ada muka nak balas haji. Nak balas suti dunia ni, we kat haji tak ada. Sebab suti dunia ni pada semaya sunat 2 rakaat semua subuh kan. Rakaat taikal fajri saat itu. Khairun min dunia wa ma fiha. Lebih baik pada dunia dan juga bagai pada dunia ni. Pada yang hak tu ke dunia suti. Maksud kira banyak pada semaya sunat 2 rakaat subuh. Lebih dia ada. Yang suti dunia. Haji dan balas hak tu. Dia kata laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tak ada orang yang pahala apa dia. Tak ada orang yang pahala apa dia kecuali syurga yang harus patut bagi dia. Syurga sah. Ngawi pada orang haji. Hak mampu. Ni masa ni. Nah, masa orang haji dan sebagainya. Kita yang lepas dah, tak puasa lah kita lagi. Nah, bagi orang haji nak awal tu malak dah. Hak kita boleh buat tempat kita siang. Kosong. Nah, puasa orang panggil pada masa 10 hari awal bulan Zulhijjah, 9 hari dah kata. Yang mendahap ni hari puasa. Nah, hari gerbang tu 9 hari. Jadi 9 hari ni dia masih khilaf banyak. Kecek dalam hadis Nabi. Hadis Nabi mari panggil 2-3 hadis.
Kita rojok dalam hadis Nabi. Ada hadis daripada orang panggil hak. Rawahu Imam Ahmad dalam juz yang kedua muka 287 dan rawahu Nasa'i juz 4 muka 200. Hadis pada Hafsah qalat arba'un lam yada'kunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak kau Nabi tak setinggal. Pak kau Nabi tak setinggal siam Asyura. Puasa hari 10. Nah, boleh Muharram. Wal Ashr 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nah, itu puasa 9 hari. Wasalah ta ayyam min kulli syahrin. Nah, dan juga orang panggil puasa 3 hari dari sebulan. Ayyam baik, yang putih. Nah, ada hadis lain sahumi. Nah, lepas tu pula orang panggil semaya 2 rakaat sebelum fajar. Sebelum pada semaya subuh. Artinya ayat katanya hadis ni saat itu dia mari dua jalan. Dua sanak dia mari. Sanak pertama saat itu daripada Ibn Khalid Al-Khuzai daripada Hafsah isteri Nabi itu. Imam Ahmad kata sahih. Imam Sayyuti berkata sahih. Abdul Qadir Al-Arnaud kata hasan. Ada ini. Satu riwayat lagi Imam Sayyuti kata hasan. Kemudian pula Albani kata hadis ini dhaif. Kata tengok takhrij dalam Albani. Tapi hadis ini juga mari daripada ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari daripada isteri-isteri Nabi yang lain. Lain pada Hafsah, isteri-isteri Nabi. Isbatkan kata Nabi puasa 9 hari bulan Zulhijjah. Nah, masuknya hari Arafah. Kalau masa Nabi tak pergi haji ya. Mana pergi haji Nabi tak puasa hari Arafah ni. Ni hadis hak mai sanak ni pada ba'da azwajin Nabi ni. Balik Imam Ahmad kata sahih. Sayyuti dan juga Abdul Qadir An-Naud kata hasan. Imam Albani kata sahih. Ia dua sanak lagi. Satu sanak Imam Albani kata dhaif. Ni sebuah sanak ni dhaif. Ni sebuah sanak ni sahih. Mana berarti hadis boleh pakai. Tapi yang berlawan dengan hadis Aisyah. Hadis Aisyah ada sahih Muslim. Hadis Aisyah katanya, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman al-ashraqat." Aku tak bisa tengok Nabi puasa 10 hari awal bulan Zulhijjah. Tapi hak dia tengok Nabi saat itu puasa 9 hari Arafah. Di sini banyak ulama hak muhaddisin mari tafsir ini. Jadi ayat katanya Aisyah, dikanak Aisyah saat itu kata Nabi tak puasa dengan cara sempurna. Puasa ratik tak ada. Hang Nabi puasa, hang Nabi tak puasa. Hadis yang panggil Hafsah dan isteri Nabi kata, Nabi pada walik Nabi puasa. Yang kedua ni Aisyah kata dia tak nampak Nabi puasa, berarti bukan Nabi tak puasa. Sebab isteri Nabi dia ramai. Dia 9 orang isteri Nabi. Bawa malak yang gila dia Aisyah ni hari 9. Dia nampak kata puasa hari 9 hari. Hari lain tak nampak Nabi puasa. Dan isteri-isteri Nabi lagi saat itu disebab kata Nabi puasa. Gila dia isteri lain. Isteri Nabi 9 orang. Anak megah dengan hadis Aisyah tak nampak Nabi puasa tak boleh. Walaupun dia hadis sahih Muslim. Dan juga orang panggil ulama beri jamak di antara hadis ada tarjih, ada ta'wil ada ni sana itu. Ini ayat katanya Nabi saat itu bila dia royak atau menali penting, kadang-kadang dia tak puasa semua sebab dia takut bayar fardu. Kalau dia puasa semua, pergi fardu 9 hari bulan Zulhijjah pula, agama kita. Sebulan dah. Ini tambah 9 hari pula dah. Agama kita, batu Nabi tinggal tidak ada. Sebab Abu Bakar, sebab dengan Umar, mungkin gerbai semua. Nabi gerbai semua. Tapi mari Abu Bakar dengan Umar tak gerbai semua. Sebab apa? Sebab dia takut orang tengok Nabi gerbai semua, Bakar gerbai semua, Umar gerbai semua, wajib gerbai. Tu pun Abu Hanifah kata wajib gerbai. Dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam Malik Syafi'i, dalam Imam Ahmad ni kata sunat muakkadah. Dalam mazhab Abu Hanifah wajib gerbai. Bagi yang kuasa lah. Yang tak kuasa tak nak kecek dulu dah tak kuasa.
Orang tak kuasa ni puasa pun dah. Zakat bedak dia tak kuasa nak kan. Haji bedak. Nah, hanya semaya sah sebab ayat tak kira puasa, dia tidur dia semaya. Jadi nak ayat katanya, bagi puasa gerbang wajib nak gerbang. Mereka Abu Hanifah. Tu tahu Abu Bakar Umar tak ada gerbang. Abu Bakar Umar tak gerbang sokmo bimbang takut orang wajib tu. Sebab tu bila Abu Bakar Umar tak gerbang sokmo, nah mari ulama-ulama kata sunat bakar. Tak siapa muktabak wajib. Manifar wajib situ sebab Nabi tak sebut tu, gerbang sokmo. Dia bila Nabi puasa sampai 9 hari tak berhenti ni tak. Wajib demo dah. Hukum tak wajib dah. Tengok Nabi tak berhenti puasa. Sebab tu Nabi berhenti ratik, puasa ratik. Kita tak lewat sebab Nabi. Puasa terus lah kita. Kita tak kita puasa sama 9 hari amat kata wajib. Awak tak wajib kita puasa. Sebab kita bukan Nabi. Tu kita nak awak kiyah kata oleh Nabi dah kita puasa sama. Kita tak puasa sama ratik. Kita takut apa? Malah kita ni. Bukanlah orang panggil takut ke mana-mana tak. Tu nak kata di situ. Kita puasa sama 9 hari pun orang panggil ikut sunnah Nabi. Bukan beda ada. Ikut sunnah Nabi. Tu Nabi tak puasa sama, Nabi tak apa lah. Sebagai semai tarawih. Nabi semai 3 hari lah, kita semai 3 hari sejak like mai rumah. Tak semai. Apa? Nabi semai 3 hari. Mungkin so turut Nabi semai 3 hari tu. Nabi tak semai 3 hari lah sejak bima tak kau fardu. Kita pi nak fardu, semai nak amal apa? Batu di syarat kita semai nak amal. Sepatu. Nabi dia banyak kata puasa banyak boleh. Boleh panggil. Boleh Muharram. Boleh Muharram. Tapi Nabi puasa tak banyak di bulan Muharram. Kita puasa banyak tak apa. Takut fardu belaka tu. Nabi kata paling molek sekali puasa, puasa Nabi Daud. Kasau Daud. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Nabi buat rata tak? Dah. Tapi kita nak buat boleh. Molek sekali lah kita buat rata. Mungkin Nabi Nabi ayat syahadah tak molek. Supaya dengan puasa 9 hari awal bulan Zulhijjah ni, hak paling molek sekali. Ikut sunnah dah kita puasa 9 hari, molek sekali, comel sekali. Lepas tu, kita tengok dan ada orang panggil Imam Baihaqi dan juga Imam Ibn Qayyim kata al-musbit muqaddamun ala nafi insah. Isbat puasa 9 hari bulan Zulhijjah ni kena orang panggil mendului daripada nafi kata tak puasa 9 hari bulan Zulhijjah. Sekiranya hadis tu sahih. Insah tu kaedah dia. Kena isbat puasa, kena isbat puasa. 10 hari awal bulan Zulhijjah kan itu. 9 hari, puasa 9 hari. Tu penting sekali bagi kita. Sebab puasa ni Tuhan pilih sendiri. Amalan langsung, amalan tak kira amalan kapal dunia ni. Tuhan tak ada pilih sahabat kata nak balas sendiri. Puasa ya. Maya Tuhan nak ajak zakat, haji, semua segala amalan dunia ni. Kecuali puasa ya Tuhan kata. Innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ni saya nak balas diri. Bagiku nak sahada dengan puasa ni. Malaikat asal nak kira apa puasa ni. Aku sendiri nak balas dia kata. Fa innahu li ana ajzi bihi. Aku nak balas dia. Sebab dia tinggal syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Min ajli. Dia tinggal syahwat dia tak ikut lawan nafsu dia. Tak makan, tak minum kerana aku. Sebab tak aku nak balas diri. Orang puasa ni tersorang dia bilik dia tak makan. Kalau kamu orang lain ke, orang tak ada soal habuk, orang minum aja kenyang pakai tu, udah dia tu kata puasa. Sebab dia buat kena-kena. Bila kena Allah ni, lalah mana dia tak buka puasa, dia sorang. Sebab Tuhan tahu kata dia buat kena aku nak balas diri. Amalan tak ada lah tu, sosok. Sebab Tuhan pilih puasa ni. Dalam agama-agama amalan hamba ni Tuhan pilih puasa nak balas sendiri. Mungkin mudah. Tu patut kita puasa 9 hari ni awal boleh Zulhijjah. Tu Nabi katanya, patut ada kursi sana. Dia nak balas sendiri. Ada Nabi katanya
Bagi orang puasa, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah dzalika al-yawm majhul 'anil nar 70 fariqa. Jadi bagi orang tidak ada seorang hamba dia yang puasa kerana Allah Subhanahu wa taala kecuali Tuhan jauhkan diri dia sehari dia puasa yauman. Tuhan jauh diri dia daripada api neraka ni 70 tahun jalannya. 70 khalifah. Jadi kalau 2 hari 140 tahun. Pas 10 hari kemudian 1000 baik. Jalan ni dengan jauh kena masuk neraka jauh. Orang puasa. Batu orang tanya sahabat tanya Nabi tadi, saya nak masuk syurga nak buat hana. Murni bi'amalin yudkhilani al-jannah. Muayaklah aku satu amal aku nak masuk syurga ni. Nak buat kapal. Naikkan besian atau mungkin puasa. Nabi kata. Puasa. Mari tanya Nabi pula. Puasa ni so aku nak amal kapal nak masuk syurga. Mungkin puasa. Nabi dia puasa tu. Puasa tu nak balas syurga. Dekat tu masuk syurga. Sembilan hari ni jaga hidup kita masa lagi 9 hari. Masa lagi ni hari ya kita masa 9 hari bulan Syawal tu. 9 hari bulan Syawal tak apa dah utuh dah kita tu. 9 hari awal Zulhijjah besok puasa kita. Atau esok-esok hari kan terasa lah. Kita tahu dah insya-Allah. Nah, tu nak ayatnya. Waktu apa penting. Waktu pula takbir. Nah, pada tu takbir. Takbir ni tu hari raya al-Quran wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hari-hari tertentu. Jadi pada hari itu ni nak royak suruh kita takbir tu banyak awal bulan Zulhijjah. 1 Zulhijjah. Ibnu Umar, Abu Hurairah, dia tu baik kedah, aswak kedah, lenak. Ya Nabi ada nak sikit dulu. Sejak Nabi ada nak wah. Nabi bukan nak. Wah dia tu baik lagi. Takbir. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, balik tabi'in dia pilih lafaz tu. Nah, sama dia. Dia takbir juga. Siapa orang lain pakat takbir. Tapi pakat takbir masing-masing. Jangan jama'i. Takbir sejamaah ini tak ada. Zaman Nabi pun tak ada. Zaman sahabat pun tak ada. Tafsir sore aman takbir sore pakat turun dia pun tak ada. Hak ni orang pak kita ni nak ajar tu ya. Nak ajar tu boleh. Mana tu orang tak payah pandai kapung tak payah pandai takbir sore takbir tak payah pandai takbir nak takbir ke mana lah kau. Kalau tu ada sore depan takbir pakat turun, takbir pakat turun. Apa lama mana sangat nak ajar? Sampai mati dah ajar. Nah yang bukan dia lah. Kena tahu. Kita kena tahu katanya hak mana, hak sunnah. Wak macam ni boleh tak? Boleh kalau nak jauh je. Ada banyak tauti, weru-weru tak tipok. Boleh takbir lah tu. Ada apa kita nak tahu katanya Nabi tak ada wak belah tu. Nabi suruh pakat-pakat takbir. Takbir masing-masing. Kita duduk kedah tak baca. Kedah nak mutu tak baca. Mutu kereta musim dia. Kenapa? Sebab tu takbir ni ambil daripada 1 bulan Zulhijjah siapa takbir orang panggil takbir mutlak dia. Takbir mutlak ni ambil di 1 Zulhijjah. Nah, hari lagi siapa hari ke-10 bulan Zulhijjah setelah terimam takbiratul ihram semaya raya sub sekali. Tu takbir orang panggil mutlak. Ada pun takbir muqayyad. Nak lepas-lepas kalimah ada salat maktubah. Lepas semaya fardu ni ambil daripada hari Arafah, fajar. Waktu fajar Arafah. Misalnya hari 9 ni, subuh hari 9 kan. Kita nak puasa esok, misalnya kita puasa subuh hari Arafah tu. Mula situ hingga sampai pada asar hari yang tasyrik. Ayam tasyrik 3 hari lepas tu. 10, 11, 12, 13. Asar hari yang ke-13 sub satu takbir muqayyad dia. Takbir mutlak mai pada nung lagi. Satu mahrai lagi. Atau kita ada waktu ke kebaikan.
Orang haji tak apa dia faham dah, aku tengok orang haji ke. Satu Zulhijjah tu, tak boleh buat dia tu. Nah, orang haji tu. Talbiyah. Buat dia tu orang haji talbiyah. Kita ni takbir. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ana tu haji. Kita takbir. Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar. Walillahil hamd. Lafaz ni Nabi tidak datang khusus. Pilih-pilih para sahabat tabi'in. Nah, dalam lafaz saya. Ini masuk dalam madmum takbir. Nah, patut pula orang panggil tahlil, tasbih, tahmid. Nah, banyak kan kita zikir kepada Allah SWT pada hari itu. Ya. Kemudian pula, nah, kita panggil lepas pada tu, nah, taubat banyak 10 hari awal bulan Zulhijjah. InsyaAllah Tuhan terima taubat kita. Sebab Tuhan saat itu innallaha yughar wa ghiratullah an ya'tiya al-mar'u ma harramallahu alaih. Ada muttafaqun. Tuhan sangat cemburu pada hamba dia. Hamba mana buat benda jahat, Tuhan mungkin sekali. Nah, selama mana dia tak kembali pada Allah, dia klik ada Tuhan, saya kasih pula. Kita buat benda jahat, Tuhan cemburu. Klik pada Tuhan pula, saya kasih pula. Sebab Tuhan kasih pada orang yang taubat. Taubat semua, istighfar semua, Tuhan kasih. Jangan istighfar mulut haja dah. Nah, astagfirullah waktu mulut haja. Hati katalah. Dan juga maksud hati lah istighfar tu. Tuhan kasih kita. Nah, pada tu, nah, banyakkan amal-amal yang solat seperti semaya, sedekah, nah, baca Quran, suruh benda baik, nah, lari benda jahat. Tak puasa nak cerita. Tak puasa ngayakkan air cerita. Lepas tu pula disyaratkan kita nah, takbir. Lepas tu udhiyah, gerbah. Nah, gerbah ni hari yang 10 tu nanti sekali lah gerbah ni. Mana panggil satu perkara yang penting bagi kita sebab dalam setahun ni sekali lah. Lepas tu Nabi kata man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musalla. Ini ada sahih. Nabi kata siapa yang ada puasa nak gerbah, tak saya gerbah. Enggak usah masuk semaya Pak, musalla aku Nabi kata. Sehari kau musalla kami. Bahkan tu Nabi kata. Sebab tu buat ni kata wajib gerbah. Nabi lagi musuh lagi semaya. Soalnya raya tak saya gerbah sangat. Ada puasa. Jadi Nabi miskin setara Nabi ni 2 ekor kambing. Nak tahu Nabi. Tak asal betul gerbah dia. Cari kambing hok, dangok Nabi cari hok pasal putih capai tak kelabu. Kelabu jangok tengok pak tu oh, gerai tengok-tengok. Satu pula rambut dia molek. Nabi cari. Gemuk. Nabi gerbah sekor saat itu dia kata Allahumma hadha an Muhammadin wa an ali Muhammad. Sekor ni untuk Nabi Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Sekor lagi Allahumma hadha an ummati jami'an. Untuk umatku semua. Orang hidup, orang mati, belum mati dah orang semua tu. Man syahida laka bitauhid. Orang yang mengaku asyhadu la ilaha illallah wa syahida li bil balagh. Itu Muhammad Rasulullah. Orang yang mengaku nah tauhid pada Allah dan nak mengaku royak kata panggil aku saat itu sebagai orang yang menyapa utusan daripada Allah SWT Rasulullah. Orang ni boleh dapat pahala belakang yang gerbang Nabi. Hak orang panggil lepas mari dah mati dan orang panggil hak belum lagi. Sebab Nabi saat itu tak ada Nabi sahabat lagi gerbang pada orang mati tak ada. Tapi kerana hukum dalam Islam itu boleh tak? Ulama kata boleh. Tapi syahid mari dalil mari para Nabi pada sahabat tak ada. Hanya Nabi royak gini ya. Ada umatku sudah masuk. Hak mati hak hidup masuk. Kita nak gerbang lah tu. Niat. Nah, untuk kita, keluarga kita, semua mati hidup. Nah, apa masuk ni? Kita gerbang masuk, biar mati pun. Nenek moyang kita masuk ni. Dan niat berlaku. Nah, tak ada kena orang panggil gerbang untuk dia ni. Tak.
Kalau itu namanya waknya. Nah, gerbang ini untuk Hamzah ke. Oh ya kasih sekali saya nak Hamzah. Nah, beda gaya lah tu. Gerbang untuk Khadijah ke. Isteri dia kasih sekali. Nah, beda juga. Nah, umum. Tak ada orang panggil taki pada pihak-pihak. Tak ada cocong pada pihak-pihak. Umum. Yang Nabi niat gerbang. Nah, lepas tu benar tu yang siapa? Saya tahu kita gerbang. Ya, niat siapa kalau pada pahala sedekah. Gerbang ni boleh pahala sedekah dia. Ini orang panggil satu kali penting bagi kita sebab kita tu ada uang rezeki pada kita. Setahun ni. Lagi dah beli kambing ke 4,000, 5,000 lagi ambil daging gerbang atau sedia tu tak boleh. Nah, hadiah pada Allah SWT. Nah, tak patutlah kita ni. Hai rezeki tanya mana setahun. Mana buat kerana Allah setahun sekali tak boleh. Kalau kita kata tak boleh buat ni, ada duit stoko, berteh hari dulu tak apa. Bagi kita boleh bayar sekarang, padahal ni kita bayar. Berteh mutu boleh. Kau bayar mutu, berteh dulu. Boleh. Tak gerbang, berteh tak boleh. Boleh, berteh kerana Allah. Nah, kau banyak pahala lagi, tak ada duit, berteh kerana Allah. Hai bayar semata dah, boleh bayar semata dah. Kita beli mutu tak sakut untuk hai boleh bayar. Ini gerbang sakut dengan Tuhan, tak sempat boleh bayar. Kena ayat kata kita kena pakai gerbang. Nah, tak boleh mengaji saja. Sebab gerbang saat itu yang Tuhan ayat Al-Qurannya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Min taqwal qulub. Jadi ayat katanya siapa yang menghormati syiar Allah. Gerbang ni syiar Tuhan. Melambang tanda kata kita ni hamba Allah. Nah, daripada orang yang takut pada Tuhan. Ada Quran. Mana Tuhan perintah supaya kita gerbang lah. Pak pilih nanti hak molek, gemuknya pilih anak apa. Ingat ramai dulu, ni pilih nanti hak tak boleh nak buat podah. Nah, tak boleh nak buat podah ni. Jadi kaya pego, tak boleh nak pergi, dua tak laku. Ataupun abang ni hijau berat berdoa aku kekek tinggal gerbang ni, mana gerbang ni. Kalau lebih apa gerbang? Tak boleh. Nah, kita orang panggil kena gerbang cara hak gemuk. Ni gerbang ni kira apa cara gemuk apa nak naik selalu dah. Kita tak boleh naik kali. Nanti kita gerbang. Nah, yang kita nak naik. Gerbang boleh sekor kok. Ni segi yang dia capur boleh 7 gear sekor. Boleh naik lembu lah. Kita nanti esok. Tak ada kena naik lembu lah kita ni. Bila orang mukmin tu hai menaik lah. Menaik lagi. Lembu tak ada lah naik ke mana. Nah, waktu orang panggil fikir dia tak tahu lagi mana. Nak naik lembu, nak naik kambing. Nah, orang mau mehak kubu. Malah kena naik mapuk lah. Kambing lemon, gerbang aku. Nah, berkali usik berkali. Tunggu sampai dulu ya usik. Usik apa dah? Usik katanya, kalau gerbang kubu naik lagi mapuk. Lagi jalan lagi orang mana. Siapa kaya le patah kaki. Patah nak cari molek tu. Dia naik juga goh apa. Boleh ni nak goyak awal orang cari kami masih gemuk, lembu gemuk hak molek tu. Ya ya tu nak ain. Awal orang gambar kata kita ambil hosan tu naik molek. Ni tu naik bayar. Apa? Jadi boleh ada lah tu. Jadi sampai kau tak sopo tu naik kambing kita gerbang, naik lembu kita gerbang. Dah tak ada dah tu. Memang usik main itu semua. Nah, kalau kita pilih hak gemuk. Tuhan kata la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Mana daging dia? Kambing lembu kalau kita gerbang tu. Darah dia. Tuhan tak ada nak situ kan ni. Tuhan nak pada ikhlas. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Hak siapa Tuhan ikhlas? Daging tu mu makan lah. Nah, hak siapa Tuhan ni ikhlas. Buat kerana dia. Kan Allah yang buat kan orang panggil. Kalau tak gerbang dia kata kupi budak Allah kita ni tak gerbang. Satu kerja. Niat pelai berat. Nak buat labuk dia mau gerbang ramai gerbang hati kita. Ni. Jadi dia panggil ataupun nah kalau tak gerbang makan pun kita mau jalan. Dua kira kau tu. Nah, kita kena niat nawai itu ikhlas pada Allah SWT. Aku nak gerbang kerana Allah. Di situ. Aku Tuhan nak.
Kalau gerbai nak orang makan, makan tu. Gerbai nak daging tu. Sebab tengok orang Arab kadang-kadang hatta mai gerbai mana tak tengok-tengok pun. Kata dia mau gerbai dah mana saya beli lembu, molek sudah. Tak ada ambil sikit dia lagi. Dia ada nak situ. Nak pada orang panggil amal ikhlas dia tu kan Allah. Sebab dia yakin gitu. Kita bala. Bala kan sikit lembu. Jadi sikit. Maha tak asal. Maha penggerbai masa dia maha khamolah. Sikit khamolah. Mungkin nak pada daging tu kita nak hadiah pada Allah ni. Allah. Nah. Batu mari ukur. Mau sudah gerbai pak aku ni besar lembu besar. Nak lagi banyak. Orang dah sikit. Oh, tak ada. Saya aku tu gerbai dengan dia tu. Nah, saya dah rugi. Jadi kira rugi lah bos itu. Ke isi daging. Tu yang ada kata tu sekira lah isi daging tu. Kira ikhlas pada Allah SWT. Cari lembu paling molek sekali. Sup sulit tak ada. Molek nak gerbai juga. Gerbai lagi lah. Wih padai dengan orang panggil Nabi Ibrahim tadi tu nak gerbai anak dia. Anak dia tu kasih sekali lah. Jalan tek kasih sekali. Panak kecek, panak tutup, kecek remai ke apa. Boleh wakil dah suruh waktu suruh ni. Saya sekali pada Ismail. Mari dia Tuhan semulah Nabi Ismail. Semulah Ismail. So Nabi Ibrahim. Nak semulah. Karena Allah. Ikhlas karena Allah nak semulah Ismail. Tapi Tuhan tahu tak Ibrahim ni orang paling ikhlas pada Tuhan. Mah girati. Girati kibah. Tu nak Nabi Ismail jang nak semulah anak dia apa kita ni. Lembu ni saya ni. Nak gerepel, kambing ni saya nak gerepel. Hak saya tu nak gerepel. Satu bau Tuhan kasih. Ternyata kita ni kasih Tuhan lagi pada lembu, pada kambing ni. Hak tu besar sekali. Tu kena ingat tu. Jangan lebih nak apa kan. Tuhan tahu betul tu. Tuhan tahu. Sebab pada hari itu tak ada amalan paling Tuhan kasih sekali kecuali amalan bisa mengalir darah gerepel. Ada hadis Nabi lagi. Pada hari kiamat ni Nabi kata, nah tanduk dia ada harga. Bulu dia ada harga. Kuku dia ada harga. Kita bulu dah dah hari ni. Lapa-lapa tahu. Bulu. Tanduk biar nak, lepas tahu. Kuku biar nak, lepas tahu. Tak ada harga bagi. Tapi nak ayatnya di situ saat itu ada harga. Pada ni tak nak kacak dah. Bagi kita tu ada harga dah. Di situ ada harga. Tanduk ada harga. Nabi kata akan esok boleh pahala. Tanduk kita pilih tanduk molek. Ada harga di situ. Pilih bulu molek. Ada harga di situ. Pilih kuku molek. Ada harga di situ. Nah, semua ada harga belakang di situ. Pada daging besar, tubuh besar molek. Kau ada harga lagi lah. Nah, tu nak ada esok. Sebab tu Tuhan kata sebelum berdarah nak titik turun bumi ni. Tuhan ambil pahala semua kita gerbai niat gerbai saat itu kita boleh lebih siap-siap dah. Duk tahu lebih Tuhan dan nanti kita nak ambil akhirat esok. Mungkin nanti gerbai sudah makan habis baru nak ambil pahala dah. Buat niat nak gerbai pun darah tak titik. Belum pada titik terhana ni. Tuhan kira harga dah berapa nak ambil pahala kita gerbai. Boleh lebih tu. Sebab tu kena niat amal lah. Saya kata. Nabi kata kena niat amal lah. Ratibu biha nafsan. Diri kita kena niat amal lah. Jangan niat orang tu, niat orang ni. Nah. Itu saya katanya. Bagi orang panggil. Bagi menursa ni. Budanah Baqarah ni. Pada yang sahabat dia. Nah, dia gerbai pada Hudaybiyah ni. Pada Hudaybiyah ni kan. Nabi kata, hal ni bagi 7. Apa sahabat. Nak sekor sore tak apa. Ya kita ni kalau kita ni gerbai sekor, tak kena bagi 7 sore kita. Gerbai keluarga kita misalnya. Tak ada kutip ruipo lah kita ni. Kita keluarga pak nak gerbai anak-anak kita masuk dalam belakang lah kita kata. Sudah sembelih ke apa tak kena bagi pak. Baik namanya mana? Bagi kat orang kepada semua. Hak kena bagi tapi mereka takut dihiri. Bila kita pacak dengan orang luar ni, tak bagi, dia selera lah. Tapi banyak ambil sikit, mak tu bagi jadi 7. 7 orang yang boleh. Kuasa kita kata, semula seorang dulu. Semula lagi seorang. Tak nak bagi dengan dia.
Nah, tak kena buat tujuh dah. Dia ada kita buat nunggu seko. Habis sebelah dia kata, Ustaz bagi 7 ni, tak bagi 7 apa? Besar kan? Tak nak bagi 7. Nak yang mana ambil, bagi tak bagi orang habis tu. Sama dia pula. Nah, kalau kita tanya, ibu ni seko ni kita buat 2 orang, bagi 2. Lemu ni kita buat 3 orang, bagi 3. Lemu ni kita buat 4 orang, bagi 4. Lemu ni buat 5 orang, bagi 5. Lemu ni buat 6 orang, bagi 6. Lemu ni buat 7 orang, bagi 7. Tak lapar tak boleh Nabi kata. Bagi lapar lemu ni tak boleh. Ya sud sekat 7 ke. Lapar halus dah. Nabi beri sekat 7. Kalau kambing tak apa seko. Nah, sebab tu kalau kambing seko daging banyak daripada gia lembu segia, afdal kambing. Mak satu nyawa. Nah, hak ni nah boleh bagi 7. Kita tak nak ni nak pakat segi ramai-ramai. Lah kita tak apa. Tapi tak boleh bagilah. Situ tu bagi 7 kan. Nah, pakat segi pahala ke apa semua dia nak ambil makan yang mana tak masalah. Tapi nak bagi 7 sekor, 8 sekor lembu tak boleh. 1 2 3 4 5 ni 7 tak boleh. Dia ada setengah orang. Maknanya ada ni yang kita kira ni. Segi lagi tak ada kita jual. Jadi tergamuk kau tu. Tak boleh. Dia kena orang panggil 7 kira ni kena niat korban belaka. Nah, niat ngekor, niat orang panggil gerbek tu belaka. Jadi masuk ngekor masuk por. Nah, celah tu bang ngekor kusakan. Bawa beranak tu ngekor. Lagi hipung ngekor itu. Ya, yang akikah ni beranak tu sakut gerbek ni. Gerbek ni saat itu masa waktu dia. Sebab tu dalam zaman Nabi, zaman sahabat tak ada capur berbeza dengan mereka. Akikah ni kan 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari. Nah, lagi tak kena beranak sampai 7 orang. Ya, panggil sekali tu. Dan 7 hari. Nah, capur dengan gerbang. Sama capur. Nah, walaupun ada setengah pendapat ulama kapal-kapal kata boleh. Nah, tapi dalam hadis, dalam sahabat tak ada. Ada sahabat besar yang gerbek kubah seko anak saya anak sore. Beranak sore, puasa nak besar, gerbek kubah seko. Boleh? Ada apa? Ya, gerbek ni yang seko. Apa ni? Akikah ni yang seko. Kita ada pasal 7 gaya itu. Sebab dia tak boleh sekali tu gerbek ni, itu akikah ni. Beranak masing-masing. Nah, tapi ada ulama mekiyah itu dengan gerbek, kiyah gerbek ni boleh buat 7 dia. Ambil lagi ni sedia ni buat akikah. Akikah kalau pada buat biar gerbek. Akikah buat masa tahun mana boleh. Gerbek ni 4 hari tu ya boleh. Nah, hari lain nak gerbek tak boleh. Hari tu dia khusus gerbek. Siapa lain? Nah, betul pula orang panggil. Nah, kalau misalnya ni orang bagi ni. Lembu seko ni boleh ni orang sehari. Tak ikut dia, tak cukup apa ni orang. Cukup lah. 5 orang apa cukup lah. Nah, apa tak cukup dia? Boleh pergi, bayar ambil ya. Ni orang pakai ambil. Nah, tu orang panggil cara dalam selai. Bukan kata kena cukup 7 baru boleh 9 lembu. Lembu ni tak 9 ni tak ikut je orang. Tak ikut je dia. Ikut mana? Yang ni paling ikut mana? Nah, sekor seorang kita boleh. 2 sekor 2 orang boleh. 3 orang, 4 orang, 5 orang, 7 orang boleh. 8 tak boleh. Nah, sebab tu orang panggil gaya mana gerbang kita kena faham. Yang gerbang kena faham. Nah, jangan kita panggil pergi depan lain. Lepas tu kita puasa, kita janji puasa 9 hari ini, kita pakai puasa kalau puasa. Tak puasa demi susah nak Nabi kadang-kadang dia demi dia tak puasa juga. Kemudian dia musafir tak puasa juga kadang-kadang. Nah, kita saat itu kalau puasa. Ada pula puasa tu. Atau pakai gerbek. Nah, ada puasa banyak gerbek. Nah, cari hipung kan duit. Gerbek ni bila ni dia lagi nak hipung duit. Yang tu nak gerbek tak payah apa ni. Payah tinok boleh gerbek insya-Allah. Nah, maka lewat kita kali dengan je. Nah, maka sekadar saja malam ini. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa qawlu amri Allah inna Allah rasulul ibad sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.